Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu bantuan kecemasan. Jadi kamu boleh rujuk pada buku teks kamu bermula daripada muka surat 18. Okey, sekarang kita tengok dahulu kata kunci yang akan kita belajar pada hari ini. Ini kata kuncinya iaitu kaedah CPR, tekanan dada, bantuan pernafasan mulut ke mulut, kaedah Heimlich maneuver dan juga tercekik. Jadi ini kata kunci utama dalam bab ini. Okey, selanjutnya kita tengok pula muka surat seterusnya. Di sini ada soalan. Apakah yang perlu anda lakukan jika terjumpa seseorang yang tidak sedarkan diri atau tercekik di tempat awam sebelum mangsa dibawa ke hospital? Jadi ini ada dua keadaan lah. Jika kamu tahu kaedah CPR ataupun Heimlich maneuver, kamu boleh lakukan. Tapi yang paling penting sekali sebelum itu, hubungi dahulu pihak berwajib dengan menggunakan talian yang ditunjukkan di sinilah. Kita ada talian khas, itu talian kecemasan 999. Kita akan tengok nanti ini berlanjut. Okey, soalan yang kedua, bagaimanakah kaedah CPR dan Heimlich maneuver dilakukan? Jadi kita akan belajar dalam bab inilah. Dan yang ketiga, apakah kepentingan kedua-dua kaedah bantuan kecemasan itu? Dalam bab ini secara detail ni kita akan tengok. Kita akan belajar tentang yang pertama sekali, resusitasi cardiopulmonary ataupun cardiopulmonary resuscitation, susah nak sebut, CPR dan juga Heimlich maneuver. Kita tengok sedikit mengenai rencana sains, iaitu mengenai talian kecemasan 999 yang sepatutnya diketahui oleh semua orang lah, supaya mudah kita buat panggilan kecemasan kalau berlaku sebarang kecemasan. Jadi talian kecemasan 999 ini ialah nombor kecemasan yang menggabungkan 5 agensi. Kita ada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ataupun lebih dikenali dengan JPAM. Kemudian kita ada Polis Diraja Malaysia PDRM. Kemudian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, ambulans dan sebagainya. Kemudian Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Jadi yang terakhir ini untuk kes yang melibatkan laut lah. Okey, dan disebut di sini setiap panggilan kecemasan yang dibuat melalui talian ini adalah percuma dan nombor pemanggil akan direkodkan. Jadi ini untuk memastikan tidak ada panggilan palsu yang dibuat. Okey, selanjutnya kita tengok pada subtopik 2.1 iaitu resusitasi cardiopulmonary ataupun cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Kita tengok dahulu dia punya definisi. Definisi dia, resusitasi cardiopulmonary atau disebut CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan juga pernafasannya. Jadi soalan diberikan juga di sini, apakah situasi yang memerlukan CPR? Dan ini pada gambar rajah foto 2.1 ni ditunjukkan sekumpulan murid sedang belajar melakukan CPR. Ini biasanya di sekolah di bawah co-curriculum lah. Kita ada Persatuan Bulan Sabit Merah ataupun St. John. Ada juga persatuan lain yang menerapkan konsep ataupun silibus CPR ini dalam persatuan mereka selain daripada St. John ataupun Bulan Sabit Merah lah. Okey, ini situasi yang memerlukan CPR. Jadi kita ada 3 keadaan. Yang pertama, jika seorang individu tidak bernafas. Yang kedua, jika seorang individu tiada degupan jantung ataupun nadi dia. Dan yang ketiga, jika seorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Contohnya selepas aksiden, terjatuh dan sebagainya lah. Kita tengok sekarang ni keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan 3 keadaan yang kita bincangkan tadi. Yang pertama, serangan jantung. Ini contohnya gambar rajah sini.
pakcik ni sedang mengalami sakit jantung, ya, mungkin ada masalah jantung dia ataupun stroke dan sebagainya. Okay, keadaan yang kedua melibatkan renjatan elektrik. Ini boleh berlaku di rumah, boleh berlaku di sekolah, di asrama dan sebagainya. Kemudian lemas. Lemas ini biasanya bila lemas, paru-paru kita akan dimasuki oleh air menyebabkan kita tak dapat bernafas. Dan yang terakhir ni juga kepada kita panahan petir. Petir ni sebenarnya bila dia berlaku, dia mempunyai cas elektrik yang sangat tinggi, dan kalau terkena pada sesiapa, dia boleh menghentikan degupan jantung dia lah. Jadi ni antara sebab-sebab punca-punca yang menyebabkan kenapa kita perlu memberikan bantuan kecemasan. Okey, kita tengok dengan lebih lanjut kaedah CPR ini. Jadi yang pertama kita tengok mengenai maksud CPR. Jadi CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Ini adalah first aid lah, bantuan mula kita sementara menunggu datangnya pakar mengenai inilah. Contohnya ketibaan ambulans, paramedik dan sebagainya. Jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke peparunya. Kita tengok dengan cara yang betul kaedah melakukan CPR ini. Jadi yang pertama sekali, apa yang patut kita buat apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pingsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya terselamat. Kemudian periksa respon mangsa. Tepuk bahu mangsa dan tanya adakah anda okey. Jika tiada respon, maka jeritlah tolong, minta tolong pada orang sekeliling supaya menghubungi talian kecemasan 999. Jadi itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, sementara menunggu bantuan tiba, kita kena buka saluran pernafasan, pastikan mangsa terbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Kalau tengok sini gambar aja ni, didongakkan, kemudian dia buka mulut dia, dan kalau perhatikan mata dia, mata yang orang nak buat CPR ini melihat ke arah dada supaya dapat melihat berlaku tak perubahan ataupun pergerakan pada dada mangsa. Kemudian periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa di sini. Telinga orang yang nak memberi CPR ini dekat dengan mulut supaya kita dapat dengarlah ada tak hembusan nafas ataupun tidak. Okey, seterusnya yang ketiga, kita cek pula tekanan dada. Jadi jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekup dengan tekup tangan tadi dan selang-selikan jari. Kalau tengok di sinilah, ini contohnya. Ini macam mana kita buat pada tangan kita. Kemudian tempat yang akan kita tekan adalah pada bahagian tengah. Tulang rusuk ini dinamakan sebagai sternum. Sternum ini merupakan bahagian tulang rusuk yang sangat kuat. Okey, sebenarnya bangun dan condongkan badan sedikit ke depan. Contohnya ni. Dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Kalau 6 cm takutnya patah dan sebagainya lah tulang rusuk tersebut. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan mangsa kembang semula, biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 kali tekanan per minit. Okey, seterusnya yang keempat, kita berikan bantuan pernafasan.
Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan juga sampai ke paru. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Jadi itu kaedah yang boleh kita lakukan dalam CPR. Jadi apa kepentingan CPR, kita tengok di sini. Kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Jadi oksigen ni adalah bahan yang diperlukan oleh semua benda hidup. Tanpa oksigen kita tak boleh hidup lah. Jadi kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Jadi disebut di sini, selain melakukan tekanan dada, CPR juga melibatkan bantuan pernafasan kepada mangsa. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya. Jadi dalam udara ada 21% oksigen. Jadi bila kita hembus, kita bantu orang ini untuk bernafas lah. Jadi oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Dan kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Jadi kita tak elakkan berlaku kerosakan kekal pada mangsa disebabkan otaknya tak mendapat oksigen. Di sini pada galeri sains kita dapat lihat berdasarkan garis panduan CPR terkini oleh American Heart Association 2016, jika anda tidak selesa melakukan bantuan pernafasan mulut ke mulut, kaedah tekanan dada sahaja juga boleh membantu menyelamatkan nyawa mangsa, sebab kita bantu jantungnya berdegup dengan cara kita menekan pada dadanya. Okey, sebelum kita bincangkan kaedah seterusnya Heimlich Maneuver ni, kita tengok dulu video kaedah CPR ini. Jadi kita akan sambung dengan video lah.